على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. Kita sambung apa yang kita bincangkan pada hari ini pada muka surat yang ke-14, itu beriman dengan sifat-sifat Allah. Wa minal iman billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsah fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamthil. Termasuk juga beriman kepada Allah, beriman kepada sifat yang disifatkan untuk dirinya dalam kitabnya, dan kepada sifat yang disifatkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa tahrif, ta'til, takyif wa tamthil. Nanti kita akan sebut apa dia istilah yang disebutkan itu. Belum daripada kita masuk perbincangan yang lebih panjang, penambahan sikit pada apa yang telah saya sebut pada perkara yang lepas, itu beriman dengan khairihi wa syarrihi. Beriman dengan baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita faham sikit lagi itu, ada benda yang kita nampak buruk, tapi kadang-kadang boleh membawa manusia itu balik pada Allah Ta'ala. Benda yang nampak tidak elok, tetapi hasil daripada apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala tu, atas perkara satu perkara tu, walaupun nampak buruk, tapi akhirnya membawa dia balik pada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Suratul Rum ayat 41. Telah nyata keburukan di darat dan di laut, hasil daripada kerja tangan manusia sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka akibat daripada perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini yang saya kata, ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan berbentuk keburukan, tapi Allah Ta'ala sebut la'allahum yarji'un, mudah-mudahan dia bertaubat pada Allah. Memang begitulah. Bila duduk dalam keadaan senang, jarang orang tu duduk dalam keadaan senang nak ingat pada Allah Ta'ala. Bila susah ni orang cari Allah, bila sakit orang cari Allah Ta'ala, bila senang, happy, gembira, hidup serba cukup, hidup serba ada ni, nak cari Allah Ta'ala tak sama sekali. Tapi bila datang masalah, datang penyakit yang Allah Ta'ala uji dia dengan bermacam-macam ujian, pada ketika itu dia nak cari Allah Ta'ala. Sifat manusia, ikut hawa nafsu, begitulah keadaan. Tapi nasib baik juga apabila Tuhan bagi masalah kepada dia, ataupun Allah Ta'ala bagi satu perkara kepada dia tu, dia jadi nak balik pada Allah, mujur juga. Daripada mati dalam keadaan yang mengerikan, mati dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan asbab kemungkaran yang dilakukan. Nasib baik Allah Ta'ala bagi dia masalah ujian itu. Kalau tidak, dia mungkin terleka entah ke mana. Contoh kita bagi satu benda tak dalam kehidupan kita ini. Dalam kehidupan kita ini, ada benda yang memang kita tak mahu dengan hati kita. Kalau kita nampak
penilaian apa yang Allah Ta'ala bagi tu dengan benda yang buruk semata-mata. Bismillah. Akan keluar daripada mulut kita ni, kita kata Tuhan dia tak sayang pada aku. Allah Ta'ala ni dia tak dengar boleh jadi rayuan aku. Dah akan jadi gitu. Sebab ada zon yang tidak baik kepada Allah. Ada sangkaan yang tidak baik kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tu Allah Ta'ala uji dengan satu ujian kepada dia, dia kata terimalah, macam mana Tuhan buat begini, kita usahalah. Kita nampak dia tu belum daripada Allah Ta'ala uji dia dengan begini, mungkin dia tak nampak muka dia di masjid. Nampak hari Jumaat saja, hari lain tak nampak. Bila bisnes dia rugi, bila down jatuh dia, perniagaan dia pun merudum, dia mula nak kenal masjid. Dia mula nak kenal masjid. Itu satu perkembangan yang baik sebenarnya. Kadang-kadang dengan keburukan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, yang dia tak mahu, tapi dia boleh jadi baik. Dan kesenangan yang Allah Ta'ala uji kepada dia, dia lupa pada Allah. Oleh kerana itu sifat manusianya, wa idza massal insana durrun da'ana ijambihi aw qa'idan aw qa'ima, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Dalam ayat yang lain Tuhan sebut, apabila manusia ni aku sentuh, Tuhan kata massal insana, aku sentuh. Gaya bahasa Quran ni, kalau pegang gini, pegang ni kuat ni, tapi Allah Ta'ala kata aku sentuh. Sentuh ni gini je, ataupun sentuh gitu. Kalau begini orang panggil pegang lah. Masalah yang manusia rasa besar ni, duk pikul atas kepala ni, Allah Ta'ala kata aku sentuh je. Cara Allah Ta'ala cakap tu macam remeh yang benda ni, sikit je. Nak suruh rasa bahawa apa yang kita rasa ni sikit sahaja, nak banding dengan orang lain teruk lagi. Di atas ujian Allah Ta'ala ni, kita kena bersyukur juga. Nasib baiklah aku sikit, orang lain teruk lagi pada aku. Orang berpenyakit, kita kata kita sakit kecil manis saja. Orang lain penyakit dia ada kecil manis, darah tinggi, gaut, nubuh pinggang, takut ke bini, 4-5 perkara penyakit. Kita satu penyakit je kita kata. Nasib baik juga walaupun penyakit tu kita tak mahu. Apabila manusia tu kata aku sentuh dengan ujian, dia berdoa pada aku. Muni bina ilaih, dia berdoa pada aku. Minta tolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta tolong dengan Allah supaya ujian yang Allah Ta'ala bagi pada dia tu dihapuskan. Falamma kashafna an durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Ini boleh buka surah Az-Zumar, Tuhan sebut. Falamma kashafna anhu, apabila aku bagi apa yang dia nak, maknanya selesai masalah dia. Allah Ta'ala kata dia buat aku ni macam tak pernah minta dan tak pernah ada masalah. Belum daripada ada masalah tu, duduk minta dengan aku qa'idan au qa'ima, siang malam satu, qa'idan au qa'ima, duduk pun dia minta, berdiri pun dia minta, mana setiap masa hati dia tu duduk minta dengan Allah Ta'ala, walaupun dia duduk, walaupun berdiri, walaupun di mana sahaja, dia naknya supaya Allah Ta'ala menyelesaikan masalah yang Tuhan sentuh tadi. Falamma kashafna anhu dhurra, apabila aku hapuskan, tidak aku tinggal walaupun sikit apa yang dia minta itu, marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Allah Ta'ala kata, dia buat pada aku tu macam dia tak pernah sakit, macam dia tak pernah tak ada masalah belum ni, macam tak kenal aku, macam tak pernah minta dengan aku.
Tak kenal budinya manusia nak beritahu. Allahu Akbar. Jadi, rupa-rupanya kita boleh faham bahawa keburukan yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu kadang-kadang boleh membawa kebaikan yang besar kepada kita. Kerana kita boleh balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesimpulan daripada hak lepas tu, kita tak simpul lagi. Belum pada kita masuk hak baru ni. Kesimpulannya iaitu yang pertama sekali, keburukan yang kita sandarkan kepada qadar adalah keburukan dengan melihat kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk terjadi demikian. Yang keduanya, keburukan yang ada pada apa-apa yang ditakdirkan tidaklah bersifat total, akan tetapi keburukan itu boleh membawa hasil kepada kebaikan. Baik, yang pertama sekali kita boleh simpul bahawa keburukan kita kena sandarkan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi bukan kerana Allah Ta'ala nak, orang panggil nak jadi gitu tanpa melihat kita ni. Tak. Allah Ta'ala mesti melihat kepada niat kita. Dan kita kena tambah satu lagi bahawa Allah bersama dengan sangkaan baik orang mukmin. Maknanya, walaupun benda tu Tuhan takdir pada kita, kerana apa Tuhan takdir begitu tu? Ada setengah perkara kerana kita sendiri. Tuhan nak beri baik, Allah Ta'ala nak bagi baik pada kita. Tapi kita hak pilih jalan yang tidak baik. Maknanya bukan salah Allah lah, salah kita. Tapi ada benda-benda yang mutlak, yang tak boleh nak ubah, memang Tuhan takdir. Jodoh kita, mati kita, tarikh lahir kita. Kita beranak bila tu, Tuhan takdir dah bila-bila, tertulis dah. Pukul sekian-sekian, kita mati pun begitu juga. Itu semua Allah Ta'ala takdirkan pada kita. Ada benda yang kita tak mahu benda tu, contoh kita datang jalan raya dah, kita bawa elok dah. Kita bawa kereta okey dah, mari-mari orang langgar kita. Kita tak mahu benda begitu. Tapi nak melengkapkan cerita, Tuhan nak takdir kita begitu. Tu tak boleh ubah lah takdir begitu tu. Kita bawa elok dah, bagi segenal. Ni mari pemandu mabuk mana tak tahulah. Kom mari langgar kata kita. Allah kata. Kita nak kata apa? Kita elok dah bawa. Okey dah, tapi orang lain tu, dia nak meneruskan episod di antara kita dengan dia tu pula. Macam mana? Itu perkara yang boleh kita terangkan. Baik. Apa yang saya bacakan tadi, kita masuk kepada bahagian sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit je kita masuk hari ni, tak banyak. Sebab bahagian sifat Allah ni kita kena faham dengan betul. Ini adalah penjelasan tentang sebahagian yang terkandung dalam makna beriman kepada Allah. Penerangan berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia panggil asma' wa sifat. Satu nama, satu sifat-sifatnya. Dan perkataan yang mencakupi semua masalah ini adalah yang telah disepakati oleh salaf terdahulu umat ini dan para imamnya, iaitu bahawa dengan menyifati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifatnya untuk dirinya dan yang Rasulnya sifatkan untuk diri Allah Ta'ala itu tanpa tahrif yang pertama. Tahrif ni maknanya penyimpangan daripada sudut makna. Pertama. Yang kedua, ta'til daripada sudut pengingkarannya. Dia juga takyif, sudut maknanya, dan tamthil, sudut analoginya. Imam Ahmad sebut, tidaklah Allah disifati kecuali dengan sifat disifatkan untuk dirinya atau Rasulnya. Sifatnya untuk dirinya tidak boleh melampaui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik, dia gini. Yang pertama sekali bila masuk sifat-sifat Allah Ta'ala ni, kita kena faham nama dan sifat Allah Ta'ala ni kita bahaskan
di atas apa yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara kita nak faham benda ni, kita kena tengok kefahaman sahabat dalam perkara ini. Itu poin yang kita kena pegang dulu. Kunci dia. Kunci yang keduanya, apabila kita bahas berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, benda yang pertama kena ada dalam kepala kita, laisa kamithlihi syai'. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Golongan salaf, dia menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tanpa direka makna lain dan tanpa bahas banyak, dia hanya terima saja. Tadi kita akan bagi beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana salah faham berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala inilah yang jadi Jabariyahnya, jadi Qadariyahnya, jadi Mu'tazilahnya. Contoh Allah Ta'ala kata, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala cakap. Perkara ini tidak boleh diterima oleh Jahmiyah. Tak ada terima. Mana ada Tuhan bercakap dengan suara macam mana? Dia fikir. Sedangkan perkataan yang Allah Ta'ala sebut itu adalah Al-Quran. Sepatutnya tidak ada takwil, tidak ada ta'til, tidak ada takwil lagi, tidak ada lagi pengingkaran. Hanya terima sahaja kerana benda itu adalah Al-Quran. Tanpa pertanyaan. Benda ini berlaku oleh kerana naluri manusia ini ingin tahu satu perkara. Lalu wujudlah pertanyaan dalam diri dia sendiri. Boleh faham ke tak ni? Ni agak rumit sikit ni. Pasal asma' wa sifat ni agak rumit sikit. Tapi tak apalah. Kita ulang 2-3 kali tu insya-Allah lah faham. Dan nama Allah dan sifat Allah ni kita nak tahu dari mana? Dalam Quran sebut. Dalam Quran akan sebut nama Allah, sifat Allah. Apabila kita kembali kepada asas tadi, asasnya tak serupa dengan makhluk. Orang tanya lagi. Dan kalau tak serupa, kenapa Tuhan sebut gitu? Pertanyaan dia lah. Kalau tak sama, kenapa Tuhan sebut gitu? Ulama' salah dulu dah jawab dah. Dia kata kerana Quran yang turun ni nak suruh bagi manusia faham. Kalau Quran yang turun ni Allah Ta'ala guna bahasa yang tak faham dan tak ada seorang habuk pun faham, apa guna turunnya Quran? Sedangkan Quran ni inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini adalah pemberi tunjuk hidayah ke arah jalan yang paling lurus. Dan asas yang kita mengaji dulu, ingat lagi saya sebut bahawa akidah ini ilmunya tak payah fikir banyak, ilmunya hanya percaya saja. Kunci pada akidah ni percaya. Sebab tu kita tidak tahrif. Tahrif ni maknanya apa? Tahrif adalah makna penyimpangan daripada sudut makna dengan kita takwil sifat-sifat Allah tu dengan benda lain. Contoh istawa. Istawa kita kata Allah Ta'ala duduk di atas arah. Dia kata istaula, menguasai. Tu di antara bentuk tahrif. Kita tak tahrif, kita terima. Duduk dengan cara Allah Ta'ala duduk. Jangan kita bayang Tuhan duduk macam terkhusi, macam saya duduk. Jangan kita bayang begitu. Itu bayangan yang tidak baik dalam fitrah semula jadi kita. Sebab kita duk nampak, kita hukumkan kerajaan Allah Ta'ala ni macam kerajaan kita atas muka dunia ni. Tidak sama sekali. Cuma nak bagi manusia tu faham, apabila seorang raja dia duduk di atas singgasana dia, nak bagi manusia tu faham, maka segala perkataan yang keluar daripada mulut dia itu adalah perintah.
Betul tak? Maka Allah Ta'ala nak bayar benda tu dalam fikiran manusia, dengan manusia menerima tanpa pertanyaan. Dengan manusia percaya tanpa pertanyaan. Nak tanya tak boleh. Sebab tu Imam Malik kata, al-imanu bihil ayah wajib. Beriman dengan ayat begitu, wajib. Dan takwil dia boleh jadi bid'ah. Dan tolak dia boleh jadi kufur. Jelas lah tu. Allahu Akbar. Masalahnya tanya duduk lagu mana? Tu masalah tanya. Tak boleh ustaz dah kata takwil. Kalau sebut duduk ni, mari dalam fikiran masa. Duduk macam duduk kita. Tak. Dia tak mari begitu sebab ada laisa kamislihi syai'. Duduk macam mana? Tak tahu ikut dia duduk macam mana dia Tuhan. Duli apa? Itu makna laisa kamislihi syai'. Tak sama segala sesuatu. Jadi, dalam bab sifat ni, kunci tu kena ada soal kepala tu. Laisa kamitslihi syai'. Bila Allah Ta'ala kata tangan. Tangan kita kata. Tangan Allah lah. Bila Allah Ta'ala kata turun. Cara dia. Cara Allah Ta'ala turun. Cara dia. Macam mana turun tu? Wallahu'alam. Turun tu lagu mana? Boleh juga kita nak bahas sikit-sikit lah. Nak takwilkan benda tu. Tak ada masalah. Tapi tidak boleh lari daripada kaedah. Sebab tu saya kata, ayat-ayat berkenaan dengan sifat-sifat Allah ni, Nabi kita Muhammad SAW sebut depan sahabat. Sahabat hak terima dulu. Lalu macam mana sahabat terima? Tu pertanyaan dia. Sahabat terima dengan cara macam mana? Sudah tentu sahabat hak depan tu terima dengan cara percaya saja tanpa pertanyaan. Dan kita sebut dah bahawa sahabat ni benda-benda kecil dia tanya Nabi, apatah lagi benda besar. Benda-benda yang halu-halu dia tanya Nabi. Sebab dia tidak mahu ada keraguan dalam kepala dia. Dia tanya Nabi, amal apa yang paling baik Rasulullah? Beri amalan pada saya Rasulullah. Kalau beramalan, amal apa yang mudah Rasulullah, yang ringan untuk saya ni rasa hafal-hafal ni payah. Amal apa yang pendek-pendek sikit, biasalah. Bukan semua orang boleh hafal panjang-panjang. Sahabat Nabi sendiri pun. Tapi dalam bab tauhid ni, sebut sifat Allah, sebut nama Allah, sebut apa dia tak tanya Nabi. Adakah dia malu untuk bertanya? Dia tak malu. Sebab benda yang kecil dia tanya, apatah lagi benda besar ni. Nak bagi tahu ni bab percaya pada Allah. Oleh kerana itu kita sebut bahawa kita kena beriman sebagaimana cara sahabat beriman dengan bab sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Dan dia sebut di sini, yang dimaksudkan dengan tahrif adalah takwil yang tercela, lagi batil, mengalihkan lafaz daripada kemungkinan makna yang kuat kepada makna yang lemah. Misalnya takwil kata istawa, bersemayam, dengan erti istaula, menguasai. Dan hal ini menurut kaum salaf dan imamnya adalah batil, tidak ada hakikatnya. Bahkan termasuklah mengubah perkataan daripada tempat yang semestinya dan melakukan ilhad, itu penyimpangan daripada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana yang demikian pada hakikatlah memalingkan nas dari apa yang telah ditunjukkan yang dikehendaki olehnya. Dan hal ini juga telah mengingkari lafaz dari makna yang terkandung di dalamnya, dan penggunaan takwil dengan makna seperti ini tidaklah ditemukan kecuali istilah mutaakhirin, orang-orang yang terkebelakang sahaja. Adapun kaum salaf terdahulu, maka takwil menurut mereka adalah tafsir, dan inilah yang biasa digunakan dalam istilah para tafsir Al-Quran. Dan takwil juga merupakan suatu hakikat dan mana makna suatu perbicaraan dirujuk kepadanya. Baik. Yang kata ulama salah takwil tu bukan dia takwil, dia tafsir. Tafsir ni lain. Takwil ni dia ubah makna tu. Tak boleh ubah makna tu. Bila Allah Ta'ala sebut sifat tu pada sifat dia,
Bila Allah Ta'ala kata nama tu pada nama dia, beriman saja dan percaya saja. Tanpa was-was. Dia gitu. Cara untuk kita terima. Kejatuh dah kursi ni. Baik. Kemudian Nabi SAW disebut kepada para sahabat semua. Para sahabat dengar. Dan sahabat Nabi ni orang Arab. Orang Arab. Yang jadi masalahnya, bila kita tidak memahami beberapa perkataan dalam Arab tu, sebab bahasa Melayu ni dia miskin, bahasa miskin. Miskin maknanya satu perkataan tu dia tak boleh jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Dia jadi itu, contohlah kata unta lah. Unta. Arab ni kalau unta dia bagi jamal, unta. Ataupun perkataan lain lagi dia guna tu unta. Kalau anak unta, dia tak panggil anak unta. Dia ada satu perkataan lain, dia panggil hashi. Anak unta. Kita ni unta. Kalau anak unta, anak unta. Kalau ibu unta, ibu unta. Kalau tok wan unta, dia gitu. Unta tu tak lari. Tapi Arab ni perkataan dia mesti perkataan lain. Tu bawa unta, tu anak unta. Kalau unta tu belum boleh buat korban, dia panggil nama lain. Kalau unta tu boleh buat korban, dia panggil nama lain. Tamar, contoh tamar, buah kurma tu. Kalau hak muda tu dia panggil balah, muda. Hak kuning nak masak tu, balah. Kalau yang baru masak, dia panggil rutab. Kalau hak kering tu dia panggil tamur. Hak kering betul. Kita kurma lah. Kalau kurma pun masak pun, kurma masak. Nampak ni? Oleh kerana banyak perkataan tu, baik. Soalannya, begitu banyak bahasa Arab, perkataan-perkataan tu, kenapa sahabat-sahabat tidak mentakwilkan dengan menggunakan banyak perkataan ini bila berdepan dengan sebut nama dan sifat Allah Ta'ala? Kerana dalam hati mereka terima sahaja apa yang disebut oleh Nabi SAW, dan dalam kepala mereka telah ada laisa kamitslihi syai'. Maknanya begitu sucinya akidah mereka itu sehingga tanpa was-was sikit pun dalam hati mereka. Boleh faham ni? Baik. Dia banyak perkataan, saya sebut banyak perkataan. Tapi dia tak guna pun perkataan-perkataan lain untuk mentakwil. Bagaimana saya pernah sebut pada tuan-tuan, fa'ala makna buat. Amala juga makna buat. Amal. Orang Melayu buat ya. Fa'ala berbuat, amala berbuat. Tapi perbezaan di antara fa'ala dengan amala ada. Berbelah-belah perbezaan kalau kita baca. Di antara perbezaannya, amala, benda hak buat daripada sudut syarak. Fa'ala, benda yang dibuat biasa-biasa, buat daripada sudut perkara itu berlaku dengan sendiri. Spontan dia panggil. Boleh ni? Spontan. Amala ni perkara yang berlaku dengan niat. Sebab tu Nabi kata innamal a'malu bin niat. Asalnya amalan. Jadi banyak-banyak amal jadi a'malu. Itu di antara perbezaan dia. Di antara perbezaan lagi, amalan ni kita buat selalu. Fa'ala ni buat jarang-jarang. Dalilnya Allah Ta'ala sebut waliz zakati fa'ilun. Zakat ni Tuhan sebut dengan fa'ilun. Dia tak sebut dengan amala. Dia sebut dengan fa'ilun. Kerana jarang-jarang orang keluar zakat ni setahun sekali je. Benda ni semua ulama ambil daripada Quran. Di mana Tuhan guna perkataan ni, di mana Allah Ta'ala guna perkataan ni. Soalannya, tidak pandai ke Allah Ta'ala apabila menghuraikan sifat dia, bila dia sebut istawa, siapa kena ambil perkataan lain untuk mentakwil makna Allah Ta'ala sebut tu. Tak pandai ke Allah Ta'ala tu nak sebut perkataan yang memang perfect untuk manusia faham.
Memang perfect untuk manusia percaya. Siapa kena ambil ayat lain untuk mentakwil? Tak pandai ke Allah? Tak betul. Mestilah Tuhan ni cerdik. Dia letak perkataan tu kena dah dengan tepat tu. Bukan tu saja. Malahan apa yang disebut oleh Nabi sendiri pun memang bijak. Contoh lalu saya bagi pada tuan-tuan. Amal contoh kita buat tak? Perkataan Nabi ni perkataan yang memang boleh diguna pakai sampai bila-bila. Zaman Nabi bercakap ni tiga perkara je. Tajuk, dalil pada tajuk, contoh tajuk. Tajuk, dalil, contoh. Tu tiga benda Nabi akan bagi. Kalau Nabi tak bagi tiga benda ni, sahabat akan tanya Nabi. Perhati hadis. Nabi bercakap tiga benda. Contoh. Innamal a'malu bin niyat. Itu tajuk. Setiap amal dengan niat. Oh. Fahamlah kita. Amal dengan niat. Nak bagi faham lagi. Nabi bagi dalil. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang dia niat, benda itulah yang dia dapat. Oh, lagi faham. Tapi tak jelas lagi. Nabi beri contoh. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia dapatlah Allah dan Rasul. Pahala dia. Siapa yang dia hijrah kerana perempuan nak dikahwininya, maka dia dapatlah apa yang dia niatkan. Oh, sahabat baru faham begitu. Dalil dia, perbuatan kita mesti dengan niat. Tajuk besar dia, huraian dia, apa yang kita niat, hak tu yang kita dapat. Kalau Nabi tak cakap guna tiga kaedah ni, sahabat akan tanya. Contoh, Nabi kata akhir zaman, banyaknya huru-hara yang berlaku, ramainya musuh-musuh Islam, mengerumuni Islam itu ibarat orang yang lapar mengerumuni satu bekas makanan. Sahabat apa kata, oh gitu akhir zaman. Marilah kepala dia. Kenapa jadi gitu? Adakah kita sikit ya Rasulullah? Tanya Nabi. Sebab apa tanya? Sebab mari dalam fikiran dia tu, adakah kita sikit sampai begitu orang buat kepada Islam? Sahabat tak nampak gambaran lagi masa tu, sebab Islam masa tu kuat, ramai. Nabi kata, dah, kita ramai, tapi ibarat buih di lautan. Kerana dalam jiwa kita ada penyakit al-wahn. Nabi buat contoh. Ramai, macam buih di lautan. Dia pun faham, oh buih banyak. Nabi sebut perumpamaan tu buih di lautan. Tuan-tuan tengok buih di lautan tu macam mana? Adakah buih tu sendiri, dia melekat di mana-mana tak? Tak melekat. Dia mari angin, dia terbang. Merata lepas tu dia pergi tak tahu ke mana. Walaupun dia banyak, dia mudah dipermainkan. Ni misalan yang Nabi bagi tu perfect. Orang boleh faham. Tapi dia ada penyakit al-wahn. Bila Nabi kata penyakit al-wahn, sahabat terus tanya, apa dia wahan itu ya Rasulullah? Apa benda wahan Rasulullah? Kami tak faham. Al-wahn. Nabi kata, yuhibbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Oh, bau jelas perkataan Nabi. Dengan contoh je, dengan tajuk dia. Sebab Nabi ni orang yang pandai bercakap. Kerana bercakap tu bukan mari pada dia, mari pada Allah. Nampak kan ni? Lalu apabila Nabi sebut sifat-sifat Allah ni, dia keluar daripada mulut Nabi SAW, adakah Nabi ni siapa tak pandai nak guna bahasa, siapa ada benda lain pula untuk buat ganti kepada bahasa tu? Tentu tidak ada. Oleh kerana itu kita kena percaya. Sahaja, tanpa kita takwilkan dia, tanpa apa, percaya saja. Sebab kita ngaji akidah ni, percaya. Manusia tidak ada masalah untuk percaya, kecuali ada kepercayaan lain dalam hati dia. Sebab akidah ni sifat dia macam gelas yang kosong. Bila masuk kepercayaan yang lain, ibarat gelas masuk dengan pasir dulu. Dan kena buang pasir dulu, baru boleh letak air. Kepercayaan yang lain tu duduk ada dalam hati dia, ataupun was-was dalam hati dia, dia tidak akan dapat betul-betul istiqamah bila disebut Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Ta'ala.
Tapi apabila dia dapat istiqamah dengan qalu rabbunallah summa istaqamu, bukan sahaja Tuhan Allah, tapi dia teguhkan pendirian dia. Tu kita ngaji akidah ni sebab kita nak pasok dalam-dalam kepercayaan tu. Barulah kita jadi orang yang betul-betul summa istaqamu, kita istiqamah bila sebut rabbunallah itu. Boleh faham ni? Mengaji sikit-sikit sudah, jangan banyak-banyak pagi-pagi ni. Wallahu a'lam. Kitab yang tuan-tuan mengaji ni duk bahas universiti tahun 3. Ni yang mengaji ni, akidah wasatiyah ni, bahas dia peringkat universiti tahun 3 tak silap. Jadi tuan-tuan mengaji pagi-pagi lagi ni, maklumlah. Nasi lemak tak makan lagi, apa tak makan lagi, jadi masalah sikitlah. Jadi saya kena buat contoh yang banyak supaya faham. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung pada kuliah kita yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi